Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kami ucapkan dari MHI. Terima kasih kerana bersama dengan kami pagi awal begini, ke 8 pagi nanti sehingga 9.30 pagi. Bersama kami di Studio B, Sri Pentas bersama saya Fariha On dan juga saya Sofia Nur Solihatun. Semoga anda keadaan baik sahaja. Terima kasih kerana memilih MHI sebagai rancangan antara rancangan pertama yang menyapa anda pagi ini. Semoga anda dalam keadaan yang sihat-sihat, yang masih cergas pagi ini. Dan tentunya kita mengharapkan agar anda juga dalam keadaan yang berhati-hati dan menjaga-jaga sekiranya mempunyai simptom-simptom kesihatan yang tidak begitu baik. Kita menyapa juga Abel kita, Abel. Abel. Oh, sihat Abang Long. Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Assalamualaikum semua. Hari ini saya dipulaukan kerana ada sebab tertentu. Hari ini topik kita cukup controversial. Controversial. Harapnya anda dapat bersama dengan kami juga untuk perbincangan kita. Ini menjurus kepada rentetan PKP lah. Buatkan di awal-awal fasa tu semua orang kena berada di rumah dan sebagainya. Yang bekerja tak dapat keluar bekerja, dan kemudian suami menghadap isteri, isteri menghadap suami. Akhirnya apa saja yang dilihat dari atas ke bawah tu macam ada je tak kena. Selalunya kan kalau biasanya kan kalau PKP kan ada waktu dan juga aktiviti tertentu pasangan masing-masing, suami dan juga isteri kan. Jadi bila jumpa tu tak selalu ada waktu tertentu macam perasan ni kan. Bila dah sehari-hari menghadap menghadap 24 jam ada je yang tak kena. Ini yang Betul. kita nak bincangkan, dan juga statistik keganasan rumah tangga juga meningkat ketika musim PKP. Dan kita harapkan walaupun kita masih lagi berada dalam fasa ini kan, kita tahu kadang-kadang masalah ni apatah lagi dengan ekonominya kan, perbelanjaan rumah dan sebagainya kan. Dan lagi 30% warga kerja di Malaysia telah pun kehilangan pekerjaan. Ini nombornya sangat besar dan pastinya suka atau tidak suka, semua orang pun pastinya akan merasa tekanan tersebut. Dan bila kita menyebut berkenaan hubungan suami isteri ini, lagi-lagi kalau kita punya tekanan ke atas minda ni, yang kita sayang pun barangkali boleh menjadi musuh. Dan kita merisaulah kerana kita melihat bukan sahaja keganasan kita dah mula tidak berkelakuan baik dengan pasangan kita, tapi anak-anak juga terkesan kerana kita melihat chemistry ataupun sinonim antara ibu bapa itu dah berubah sepanjang PKP ni. Sekarang ni orang kata mungkin dah baik sikit, mungkin ada pekerjaan baru dan sebagainya, namun orang kata impak kekeluargaan tu dia jangka masa panjang, betul tak? Betul. Itu pun cakap tentang situasi kalau adanya pemulihan kan, maksudnya berbaik-baik dan sebagainya, keadaan pulih. Bagaimana pula tindakan-tindakan keganasan rumah tangga yang tidak dapat dibendung ketika PKP itu. Kemudian ia menjadi semakin buruk. Kemudian apabila dah boleh keluar, bagaimana keadaan itu dapat diuruskan. Kita dapat maklumat yang talian Nur dibanjiri dengan begitu banyak sekali panggilan. Kami pernah buat liputan tentang perkara ini di dalam Syariah Meja Bulat. Dimaklumkan ketika awal tu walaupun dikabarkan adanya laporan tentang keganasan rumah tangga, itu tidak berlaku. Tetapi selepas itu kedengaran banyak aduan berkaitan dengan keganasan rumah tangga ni. Ayuh, kita nak panggil semua penonton MHI, mungkin boleh berikan sedikit pandangan anda terhadap isu ini. Saya nak petik salah satu tajuk artikel akhbar. Dia kata, isteri jangan selekeh di rumah. Itu cara baca tu pun macam berderau je mendengar ni Fariha. Apa? Adakah isteri je jangan selekeh kat rumah? Suami macam mana? Mujurlah kita berjauhan. Jadi mungkin ada pandangan masing-masing. Kita nak melihat pandangan masing-masing, persepsi berkenaan dengan isu penampilan suami isteri di rumah ni. Adakah itu antara faktor yang menyebabkan kadang-kadang dulu kita dengar, kalau sebuah keluarga kan, pasangan suami isteri, kalau suami tu ada nakal sikit, dia akan cakap, itulah awak isteri tak pernah jaga suami. Apakah pandangan Ellie berkenaan situasi macam ni? Kita berehat seketika kepada sebenarnya dua-dua bertanggungjawablah. Kita faham ketika fasa PKP mula-mula tu ada kementerian yang memuara-warakan cara untuk berpenampilan dan sebagainya, sehingga mendapat reaksi yang pelbagai daripada netizen tentang cara berpakaian, tentang cara bersolek dan buat suara manja-manja dan sebagainya kan. Itu antara perkara, itu inisiatif sebenarnya, tapi kita nak melihat lebih daripada isteri itu saja yang selekeh. Mesti ada perkara yang membuatkan keadaan dalam rumah tangga itu tegang ya. Kalau tegang tu mungkin meresahkan. Meresahkan. Nak kata hari-hari baju kelawar dan sebagainya,
saya tak nafikan kalanya suami juga selekeh. Kan? Jadi kenapa hanya dituding jadi kepada seorang saja pasangan? Soal rumah tangga ni memang subjektif. Setiap rumah, setiap keluarga berbeza. Tetapi pendekatan kita tu boleh dikatakan universal sebenarnya. Adakah kita boleh memahami? Adakah kita setakat menuding jari sahaja? Saya rasa antara yang menjadi permasalahan tu bila melihat antara perkara lain, selekeh lah, tak dijaga penampilan dan sebagainya. Tapi sebenarnya mungkin ada masalah lebih besar. Mungkin tanggungjawab kat rumah tu tak dikongsi bersama. Right. Kan? Jadi kita akan kemungkinan bincangkan dengan tetamu kita. Tapi sebelum tu mungkin kita boleh berikan sedikit perkembangan terkini juga semasa yang masih lagi membimbangkan kita berkenaan dengan COVID-19 ini. Semalam telah mencatatkan 101, angka masih lagi 3 angka. 101 kes baru, 4 daripadanya adalah merupakan kes import dan 97 adalah dalam negara. Dan 93 merupakan warga negara Malaysia, 4 bukan warga negara. Dan pun diumumkan terdapatnya 4 kluster baru, 2 kluster baru di Sabah dan 2 lagi di mana satu di Selangor dan satu di Johor. Dan semuanya dilihatkan adalah berkaitan dengan pesakit yang mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah. 17 kes tempatan ini daripada banyak negeri di Malaysia, antaranya Selangor, Kuala Lumpur, Kelantan, Kedah, yang semua merekodkan pesakit-pesakit ini mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah. Jadi kita ingin sampaikan mesej ini kepada anda semua sekiranya anda mempunyai mungkin rakan tahunan ataupun anda sendiri yang pernah ke Sabah untuk mungkin PRN baru ini. Jalani tanggungjawab anda, jangan kita memperkecilkan tanggungjawab kita, kerana kalau kita tidak menjaga, 2 atau 3 minggu yang adalah tempoh yang cukup kritikal. Kita faham tempoh inkubasi bagi COVID-19 itu memang masa 14 hari. Jadi kalau kita tak berjaga sekarang, kalau kita leka sekarang, habislah nanti. Kan? Dan satu perkara menarik, saya tak tahulah sama ada ini hikmah ataupun apa, tertular juga lokasi-lokasi awam tentang adanya pekerja ataupun kes COVID-19 tempat-tempat ini. Dan yang saya perasan, premis membeli belah, ada premis tertentu yang kembali memperketatkan laluan keluar masuk. Sebelum ni dah sedikit longgar, laluan masuk dan keluar tu macam berasingan. Jadi ada orang boleh menjelinap masuk menerusi laluan keluar di berjauhan, dan sekarang diperketatkan, ditutup kembali. Jadi ini, itu kadang-kadang kita rasa macam nak kena ada kes baru kita nak nak lakukan sesuatu. Tapi agak membimbangkanlah kan bila kita lihat maknanya setiap negeri kan, hari ini semalam kita lihat laporan dah ada satu kan macam wakil. Wakil daripada itu kita dah melihat macam kita faham kan kalau satu kes maknanya akan benda itu akan bertambah. Baik, kita akan berkongsi dengan apa yang tertera di Akhbar hari ini. Kita mulakan dulu dengan berita harian. Baik, di muka hadapan kita kongsikan ini berkenaan dengan yang kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Pastinya ramai yang terkesan, terutamanya dari segi ekonomi kan, dari kewangan, sumber kewangan itu. Dana bantu usahawan Bumiputra masih banyak. Baki dana pembiayaan mudah Bumiputra berjumlah RM500 juta disediakan kerajaan di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana. Masih banyak dan dibuka untuk permohonan. Jadi Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata RM200 juta daripada dana itu ditawarkan menerusi PUNB, manakala RM300 juta lagi melalui MARA. Itu di muka hadapan. Kita nak kongsikan di halaman ke-6 dan juga ke-7. Ini antara perjuangan yang akan dibawa, yang akan digalas tanggungjawab yang cukup besar oleh Ketua Menteri Sabah yang baharu, bendung COVID-19, pulih ekonomi Sabah, fokus Haji Jim. Di Kerajaan Baharu, Pimpinan Gabungan Rakyat Sabah GRS memberi tumpuan kepada usaha memulihkan ekonomi negeri dan bendung penularan pandemik COVID-19. Ketua Menteri Datuk Haji G. Noor berkata, beliau melihat penularan pandemik COVID-19 sebagai cabaran utama yang perlu dihadapi kerajaan pimpinannya. Pastinya ini beliau ada tanggungjawab baru dan melihat bagaimana situasi dan kondisi negeri Sabah sendiri berdepan dengan statistik yang tinggi tentang COVID-19 dan juga ekonomi Sabah ini adalah yang ditekankan oleh rakyat Sabah sendiri. Bagaimana mereka mahu kepimpinan yang baru dapat memacu pembangunan yang sama rata di Sabah dan juga Semenanjung. Itu yang kita lihat bagaimana
suara-suara rakyat Sabah apabila ingin memilih pemimpin baharu. Jadi itu adalah tanggungjawab yang akan digalas nanti. Kesinambungan misi itu untuk memastikan COVID-19 juga terbendung dan juga pembangunan di negeri itu juga perlu dijaga ya. Baik, saya akan teruskan dengan perkongsian di NST. Baik, kalau dipaparkan di abad utama di sini dikatakan containment with increasing numbers detected from September 7, 4 new clusters detected. 4 kluster baru telah pun dijumpai dan kita pastinya ingin anda berjaga. Tetapi yang menjadi pilihan penerbit kita hari ini adalah di halaman ke-9 New Straits Times. 2 years jail for child abuse. A short-tempered mother who pressed a hot knife on her stepdaughter's arm, leaving her with a burn mark, has been jailed for 2 years. The 24-year-old labourer was also ordered to carry out 120 hours of community service and report herself at the nearest police station every month upon completing her sentence. The mother of 4 allegedly committed the act at a house at Cendrawasih near Muazzam Shah in Rompin about 3 p.m. on September 20th. Dikatakan di sini, seorang ibu tiri telah pun didakwa di bawah Seksyen 31-1A Akta Kanak-Kanak 2001 dan telah pun dipenjara 2 tahun kerana menganiaya anak perempuannya sendiri menggunakan pisau panas. Pastinya anda telah pun mendengar berkenaan dengan tragedi ini. Yang dikatakan wanita berusia 24 tahun itu mencederakan anak perempuan tersebut berusia 9 tahun hanya kerana marah bahawa anak tersebut memukul anak ataupun adik-beradik tirinya sendiri. Jadi dipercayai kanak-kanak tersebut melecur dan mempunyai keadaan yang agak merisaukan dan kanak-kanak itu sendiri yang memberikan laporan dan memberitahu gurunya di sekolah. Kami berharap agar ini menjadi mungkin salah satu iktibar bagi semua. Sekiranya kita melihat antara indikasi, simptom ataupun kesan-kesan yang tak sepatutnya ada pada seseorang kanak-kanak itu, ayolah kita memberikan bantuan ataupun sekurang-kurangnya tanyakan khabar. Mungkin situasi di rumah tidak begitu baik seperti yang kita sangkakan. Segala perinciannya di halaman ke-9 NST. Yeah. Okey, kita nak beralih ke akhbar berikutnya, harian Metro. Ini yang masih lagi menjadi kebimbangan rakyat Malaysia dengan kerugian begitu tinggi sekali. Catatan sehingga Ogos muka hadapan disebutkan sekolah penipu sebulan rekrut ejen sindiket Macau Scam. Sindiket Macau Scam di negara ini dikesan beroperasi secara terancang apabila mewujudkan sistem sekolah khas bagi melatih ahli atau ejen mereka mengenai taktik komunikasi untuk memancing mangsa menyerahkan wang. Ejen berkenaan dilatih di sekolah itu selama sebulan sehingga mampu melakonkan pelbagai watak termasuk polis, pegawai LHDN, Bank Negara Malaysia dan juga mahkamah. Ini laporan Nurul Hidayah Bahaudin. Anda boleh saksikan baca lanjutannya di muka surat 12 dan juga 13. Ya, sekolah khas latih pakar tipu ini. Dan antara disebutkan ialah mula-mula sekali kalau anda pernah mengalami ataupun menerima panggilan ini, mula-mula panggilan ini disambut menggunakan VoIP, voice protocol. Kemudian barulah kalau kita layan panggilan itu, akhirnya akan disambungkan kepada individu yang melakonkan watak-watak ini. Dan muka surat 13 ini ada perincian tentang jumlah kes Macau Scam 2019 dan 2020 dari Januari hingga Ogos. Disebutkan 2019 saja jumlah kes ialah 2,466 dengan kerugian 121 juta ringgit, membabitkan 866 tangkapan. Bayangkan 2020 itu kes dia dah hampir. Ini tinggal beberapa bulan saja lagi untuk menutup 2020. Tapi jumlah kerugian dia dah melepasi jumlah kerugian pada tahun 2019 iaitu 128 juta. Tangkapan setakat ini 734 kes. Penipuan ini dilakukan ke atas individu yang kurang pengetahuan. Itu punca menjadi mangsa scammer ini. Kita harus berwaspadalah, terutamanya yang ibu ayah kita, kan, individu-individu yang baru saja mendapat nombor telefon tak kira prabayar ke pasca bayar. Akan ada kelompok yang mengambil kesempatan dan mereka ni pandai. Sebab saya pernah mengenal pasti. Sebab saya buat panggilan rasmi ke salah satu ibu pejabat polis. Kemudian saya menerima nombor yang hampir sama dengan ibu pejabat berkenaan. Wow. Ya, sampai begitu sekali. Mereka sangat licik, seolah-olah mereka boleh kenal pasti kita berhubung dengan pihak mana, kemudian konon-konon ada panggilan susulan daripada pihak berkenaan. Pada hari yang sama? Kalau tak silap saya pada hari yang sama. Ya. Maksudnya dia tap panggilan yang saya tak tahu, sebelum itu ke macam mana? Sebab nomornya dekat-dekat sama. Wow. Ya. Jadi kalau anda rasa nombor itu nombor yang tidak dikenali, tidak ada dalam senarai contact list, anda jangan sekali-kali angkat sebab mereka ni pandai. Kan, terutamanya kita yang ada pinjaman bank dan sebagainya, dan pernah ada urusan dengan pihak-pihak tertentu. Seboleh-bolehnya elakkan daripada mengangkat panggilan berkenaan.
Okey, ini iktibar kita semua. Jangan jadi sebahagian daripada statistik yang disebutkan tadi. Okey, itu di Metro. Ada lagi? Oh, saya. Ya, silakan. Baik, kita seterusnya utusan online ini. Yang juga berkaitan dengan apa kita akan bawakan ini, 616,707 kes Mahkamah Syariah dalam tempoh 5 tahun. Kes-kes di Mahkamah Syariah di negara ini menunjukkan peningkatan yang konsisten melebihi 100,000 kes bagi setiap 5 tahun. Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM, Datuk Muhammad Naim Mokhtar berkata, bagi tahun 2014 sehingga 2018 sahaja, kes-kes yang difailkan di Mahkamah Syariah seluruh negara berjumlah 616,707 kes. Kata beliau, berdasarkan statistik berkenaan, ia menjadi sandaran kepada JKSM agar terus berusaha gigih bagi mencapai maqasid syariah dan maqasid qadaiyah dalam menyalurkan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat. Ada perkara tertentu yang harus kita faham tentang Mahkamah Syariah ini, terutama tentang peruntukan undang-undang yang disediakan. Ya, dan mungkin ramai masih lagi kurang arif, jadi terutamanya dalam kes-kes keganasan rumah tangga disebutkan kan, semua dilihat macam bukan semualah yang terkesan ini macam redha saja apa yang berlaku, walhal boleh diambil tindakan di Mahkamah Syariah perkara seperti ini. Jadi barangkali hari ini juga kita akan bincang lebih lanjut bersama dengan peguam kita berkaitan dengan topik keganasan rumah tangga ini yang menjadi sebahagian daripada kes Mahkamah Syariah juga. Okey, itu antara perkongsian di akhbar utusan.com.my. Dan ada sikit juga kita nak kongsikan ini yang berkenaan dengan kita nak ucapkan salam takziah kepada negara Kuwait atas pemergian putera mahkota Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah. Beliau ini merupakan suara yang dihormati oleh Majlis Kerjasama Teluk dan Keseluruhan Timur Tengah yang lebih luas. Ini dikongsikan salam takziah ini oleh Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia. Sedikit perkabaran duka oleh Timur Tengah kehilangan seorang bijaksana, iaitu Putera Mahkota Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah. Baik. Dan itu antara perkembangan terkini yang boleh kita kongsikan hari ini. Pastinya kalau anda mempunyai sebarang perkongsian anda boleh kongsikan bersama kita, sama ada pengalaman sendiri atau sesiapa saja yang anda pernah dengari yang pernah melalui keganasan rumah tangga ataupun kesulitan melalui PKP ini bersama pasangan ataupun anak-anak. Anda boleh kongsikan di laman Facebook kita di MHITV3. Kita ingin dengarkan apakah cerita anda, suara anda sendiri. InsyaAllah kalau kita masa kita bacakan perkongsian anda. Dan sudah tentunya banyak kan kalau kita melihat statistik yang dikongsikan oleh pihak polis, antara 3 sebab utama terjadi keganasan rumah tangga ni adalah disebabkan, yang satunya adalah dadah kewangan. Dan kita sangat risau kalau kita melihat suami dan isteri bergaduh ataupun mereka yang terbabit dalam kegiatan pengambilan dadah ni, anak-anak juga kalau silap-silapnya terpisah dengan ibu bapa itu, salah seorang itu mungkin akan dibawa ke kata jalan yang lebih gelap. Itu yang sangat-sangat risau. Kalau kita melihat secara lanjutnya kesan keganasan rumah tangga ni sampai ke anak-anak. Sebab psikologi kan, kesan psikologi, bagaimana pembentukan kendiri anak itu sendiri. Itu sebenarnya kita akan lihat balik. Baik. Sementara itu kita nak kongsikan berkenaan dengan Wara. Wara-wara ini ingin sertai seminar online secara percuma. Ini yang harus anda lakukan. Follow dan like Facebook Cool FM dan saksikan webinar Cool pada hari Selasa, 6 Oktober 2020 bermula 12.30 tengah hari. Jadi saksikan figura hebat Malaysia antaranya Najib Asadok, Shirazdin Karim dan ramai lagi membincangkan topik tentang peluang perniagaan. Jadi individu berpeluang untuk mengenangi wang tunai. Jadi info lanjut di www.coolfm.com.my. Anda rasa kerjaya anda masih berada di tahap yang sama? Kurang nilai positif dalam mengawal isu keluarga. Ingin membuka perniagaan tapi tak tahu bagaimana? Cool FM sedia membantu anda dengan webinar Cool. Anda hanya perlu klik butang follow di Facebook page Cool FM. Bersama tetamu-tetamu hebat kami yang mampu memberikan anda inspirasi. Juga anda berpeluang untuk mengenangi wang tunai sepanjang September dan Oktober ini. Eksklusif di Cool FM. Webinar Cool FM, pastinya kalau anda ingin mendapatkan inspirasi untuk mengetahui apakah jalan atau langkah seterusnya, anda boleh ikuti Cool FM untuk perkembangan yang terkini berkenaan dengan webinar ini. Baik, sebab sini kita nak kongsikan juga berkenaan dengan satu bikisan. Katanya kafe ni dia banyak barang-barang antik yang macam dekat England. From Awak suka barang antik?
Saya suka England dan London. Oh, Dan mungkin sebab barang antik ini tidak menjawab soalan. kena saksikan because ini disediakan oleh Izzuan. Tampak klasik dan elegan. Itu tanggapan pertama saat melangkah masuk ke kafe ini. Berusia 38 tahun, Muhammad Hasbullah Muhammad Nawi sanggup membelanjakan lebih RM200,000 untuk membeli barangan antik dan mempamerkannya di sini. Benda mula daripada hobi saya minat barang-barang antik. Sebab apa saya minat barang antik ni? Sebab kualiti barang antik tu tersendiri. Apatah lagi material daripada England. Masa dekat sana. Okey, kita merantau, boleh katakan kalau Europe tu habis tempat lah kita pergi. And then kita pun masuk kafe dekat sana. Ilham tu datang. Okey, untuk kita bawa pulang ke Malaysia. 95% barang yang ada dekat kafe saya ni daripada England. Saya bawa balik 2 kontainer lah. Kafe ni juga saya bukan sekadar kafe. Kita punya target is go to pada mini museum. Selain dekorasinya yang unik, pelbagai menu tradisional Kelantan menjadi tarikan para pelanggan di sini. Kita ni buat masa sekarang ni kita ambil nasi kedai buluh daripada Kota Baru dah nasi kedai buluh, lepas tu nasi tupai, nasi lemak widari tu. Lepas tu roti bakar 3 rasa. Dia duduk sini ni dia feel dia lain dia kata. Dia rasa linear Kelantan kata linear. Nah, ya linear, ya boleh nengu, maknanya boleh mikir. Biarpun baru beroperasi 2 bulan lalu, para pelanggan berpeluang merasai pengalaman seakan berada di Muzium Barangan Antik di England. Kedai ni saya tahu melalui Facebook. Kira masa tu awal-awal lagi nak viral. Jadi dan ada di Tanah Merah. Dan kedai tu yang antik. Barang-barang dia antik daripada overseas. Jadi luar biasa. Kira lain daripada yang lain. Menu ni pelbagai. Kira hari ni kita try nasi lemak, esok kita boleh try nasi tumpang. Lepas tu lusa kita boleh try bubur, pelbagai. Jadi kita tak boring kalau hari-hari datang sini pun. Saya mari sini okeylah, suka tengok barang-barang antik ni. Kedai dia pun meriah juga. Banyak pilihan makanan. Selalu juga saya mari. 2-3 kali tu lebih dah lah. Harga berpatutan lah. Harga berpatutan. Bagi saya murah lah. Sini kalau nak mari banyak-banyak. Kalau peminat barang antik, sini sukalah tengok barang-barang macam mesin jahit zaman itu, motor, basikal. Tidak hairanlah, kafe ini kian menjadi tumpuan terutamanya peminat barangan lama. Selain berkongsi hobi, ia juga mendorong masyarakat akan lebih menghargai seni barangan antik. Kapal dagang dari seberang penuh muatan kayu meranti. Dari Sri Pentas kami kan datang. Harap orang Melaka sabar menanti. Berdondang sayang bersukaria. Saksikan lintas langsung MHI dari Negeri Melaka. Tengok TV3 ya. Tari bersama teruna dara. Kayangan Hot FM, duit dari kayangan. Listen to Zon Kiki Kayangan. Puan 300 tu pemenang, sebut dengan jelas. Nama penyanyi tak
tajuk lagu atau berganda wah. Lagi best kalau waktu bonus bertambah lumayan. Kiki tengah banyak duit tau. Kayangan Hot FM, duit dari kayangan. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama kami di Malaysia hari ini. Dari dalam studio, Sofia beranjak ke studio Hot FM pula. Kerana hari ini kita ingin mendekati dan mengenali apakah sebenarnya Hot FM duit dari kayangan. Ini suasana konti Hot FM pagi ini. Tapi Sofia dapat menarik keluar kedua-dua radio DJ-nya, penyampai-penyampainya kayangan. Kayangan, duit dari kayangan. Wah. Gitu. Azik, Dave, khabar? Khabar baik. Tapi tadi kita tak tarik keluar sebab kita tak on air pun. Tak, petang sebenarnya petang kan. Lepas pukul 8. Tapi hari ni kita nak tahu sikit lah daripada Haziq dengan Din kan. Apakah sebenarnya duit berkayangan Hot FM ni macam mana? Okey, Kiki ni dia turun dari kayangan. Dia bawa duit RM20,000. Ya. RM20,000 tu dia nak bagi dekat semua pendengar-pendengar Hot FM. So dia bagilah 300 dekat Game Pagi Hot. Geram pula aku. 300 dekat Jam Hot, Din Haziq. 300 dekat Mega Hot. Tapi kalau anda salah teka masa salah satu segmen tu, duit tu akan dibawa ke peluang seterusnya. Oh, kira dia macam lagi besar snowball lah kira dia. dia. Snowball. Wow. Senang je sebab kena teka klip lirik lagu yang dinyanyikan oleh Kiki Kayangan dalam masa 10 saat. So kalau dapat jawab siapa nama penyanyi, apa tajuk lagunya, menanglah RM300 ataupun wang terkumpul tu. Dia tak semestinya nyanyi, dia akan bersajak, dia akan bersyair, kadang-kadang tak faham apa yang dia buat. Alamak. Tapi dalam tu ada lirik lagu tu. Okey. Jadi macam Kiki Kayangan ni akan keluar masa-masa tertentu ke satu hari ke macam mana? Memang satu hari tu akan ada dia. Pagi dengan Syuaib Fizi akan ada dia. Petang dengan Din dan Haziq pukul 4 petang sampai 8 malam ada dia. Okey. 8 malam sampai 12 tengah malam dengan Zeti ada juga di Mega Hot. Setakat ni jumlah keseluruhan yang nak diberi RM20,000. Betul. Tapi yang dipecah-pecahkan sikit-sikit sampai jadi dia besar lah kiranya. Hai. Dia menyibuk juga. Menyibuk juga. Dia lupa pula dia tengah kerja. Ini macam akuarium tau, akuarium. Baru je menang RM2,000 pagi tadi. Ada orang menang RM2,000. Wow. Okey, ni yang nak bagi tahu ni. Pasal RM2,000 ni. Semalam ada sidang media tergempar daripada Kiki Kayangan. Dia jawab lah pasal kecaman ramai orang mengenai music video duit dari kayangan ni. So sambil-sambil tu dengan hati yang gembira dia kata dia nak tambah lagi RM10,000. Wow. Yeah. So kalau sebelum ni every segment tu ada 300. Mulai hari ni tadi 1,000 kita bagi. Oh my god. Dengan Game Pagi Hot tadi ada RM2,000. Okey. Sofia dah menggigil tu macam nak menang tu. Macam nak menang macam tapi dah mula ke belum ni? Dah mula dah kan? Dah. Sampai bila? RM1,000 tu. InsyaAllah peluang ada sampai Jumaat ni. 2 Oktober. Yeah. Okay, katakan kalau susah lah. Kalau katakan susah lah tips yang dia bagi syair je macam tak boleh nak dengar langsung kan. Jadi macam penyampai radionya macam Haziq dengan dia akan bagi tips tak? Kau akan tolong-tolong sikit tak? Ada tolong. 2 kali kita tolong. Korang akan mainkan klip lirik lagu daripada Kiki Kayangan tu sebelum isyarat memanggil keluar dekat radio. Lepas tu sebelum isyarat keluar tu kita bagi lagi clue. 2 kali kita tolong. Okay. Lepas tu masa dia dah call tu, kita tolong bagi tahu dekat dia yang dia kena teka. Itu je. Dan banyak pertolongan sangat lah. membantu. Memang banyak membantu lah juga sebenarnya kan. Tapi setakat ni yang awak berdua tengok susah tak? Sangat senang. Tak tipu, sangat senang sebab kena teka nama penyanyi dan juga tajuk lagu itu je. Macam pagi tadi yang mana RM2,000 tu soalan apa? Dia kena teka klip lirik lagu tu. Okey. Kau tak dengar kan pagi Tak tadi? ingat kan? Aku dengar tapi tak nak lah waktu tu. Soalan cepu mas tengok dia tahu ke tidak? Okey, tapi yang bestnya lepas daripada Hot FM duit dari kayangan ni ada benda lagi best Sofia. Apa dia Aziz? Kita ada Jamming Hot Live. Jamming Hot Live? Kita Apa ada tu? dekat FB Live 10 hari Jamming live je kita bagi. Artis hebat-hebat. Nak tahu artis siapa? Nak tahu? Siapa? Nak tahu? Okey, Din bagi tahu. Okey, kita ada Hil Husaini. Kita ada Faizal Tahir, kita ada Ernie Zakri, kita ada Loka B, kita ada 7. Ramai lah. Hakim Rosli pun kita ada juga. Keluarkan info kau. Dah tak ada aku tinggal tadi. Dah tinggal pula dah. So memang ramai. Haziq Hussein nyanyi tak? Saya kalau menyanyi orang tak tengok. So saya tak menyanyi lah. Saya biar orang lain menyanyi. Okey, tapi balik sebelum pada Hot FM duit dari kayangan ni kan. Selain daripada Hot FM, tempat lain dapatkan informasi mana tu orang lain tak dengar ke mungkin nak dapat informasi lebih ke? Itu yang bestnya sekarang ni Hot FM bukan setakat boleh dengar dekat radio je. Kita sekarang ni boleh dengar dekat My TV.
Dekat MyTV ada channel kita 721. Betul. Lepas tu dekat YouTube. Dekat YouTube, pergi je dekat YouTube Hot TV. Dekat situ anda boleh dengar secara live streaming. Lepas tu boleh chatting-chatting. Dekat tepi tu chatting. Macam kenal-kenal zaman dulu. Zaman-zaman dulu. Zaman-zaman you dulu lah. Zaman-zaman you. Zaman-zaman you ya. Jangan terbongkar nama room Lepas tu boleh dengar dekat radio macam biasa. Dan boleh download aplikasi Hot FM. Dekat App Store ataupun Google Play Store, download. Anda boleh dengar kat mana-mana. Dekat situ pun adalah info-info lanjut yang anda boleh tengok juga dekat kita punya laman web hotfm.com.my. hotfm.com.my. So, soalan sebenarnya, kalau macam katakan pagi tadi dah menang 2,000, petang nanti bila macam segmen anda berdua ni boleh menang lagi tak? Boleh menang. Ada lagi segmen? Ada lagi, boleh menang 1,000 petang ni dekat Jam Hot. Kalau dekat Jam Hot petang ni dengan Haziq, ada orang menang 1,000. Malam ni dengan Zeti, ada lagi 1,000. Tapi kalau kalah dekat petang ni dengan Jam Hot, malam ada 2,000 dengan Mega Hot. Dia akan berganda. Kalau kalah dekat Mega Hot, esok pagi RM4,000. Kalau kalah dekat Jam Pagi Hot pagi tu RM4,000, petang tu ada RM5,000. Kalau mereka ni tak meyakinkan anda untuk join sekali Hot FM di Kaya ni, tak tahu cakap apa dah. Tapi sekiranya mereka mungkin nak dapatkan orang kata informasi yang lebih lanjut lagi selain daripada informasi digital social media lah. Social media kami ada Instagram Hot FM 976, TikTok ada. Hot FM 976_. Kita punya Facebook Hot FM, YouTube Hot TV. Dekat TV pun keluar lah iklan kan. Ulang-ulang tu sampai Kiki kena kecam. Ya, Kiki tak usah-usah kena kecam kan. Tapi itulah benda ni kita nak memberi kepada pendengar-pendengar Hot FM kan. Bukan selalu kita dapat memberi balik bagi kan. macam tu je duit. Dengan pendengar-pendengar Hot FM ni. Sampai bila InsyaAllah sampai Jumaat ni kita akan teruskan memberi duit kepada anda untuk Hot FM Duit dari Kayangan. Lepas tu kita akan sambung lagi. Tetap kita akan berinteraksi dengan pendengar-pendengar. Dengan jamming Hot Live tu anda kena dengar memang best. Sebab kita dah plan baik punya untuk anda semua pendengar-pendengar Hot FM. Kita sayang anda. Tapi jangan lupa stick dengan Facebook Hot FM lah. Sebab live pukul 9 malam. Live tu pula nanti akan diacarakan ya oleh bagi Hot ni. Mereka ni wajah-wajah suara-suara Hot FM. Ucapkan terima kasih kepada Haziq dan juga Din bagi informasi kat kita. Pastikan anda semua jangan ketinggalan peluang ini. Anda menangi sangat banyak peluang untuk pulang antara sebahagian daripada RM20,000. Kita akan berehat seketika. Sebenarnya Sofia akan kembali semula ke studio di Malaysia hari ini. Jumpa lagi sebentar lagi. COVID-19 menggalakkan kita tentang penggunaan norma baru iaitu penggunaan pelitup muka hampir setiap masa. Penggunaan pelitup muka menyebabkan satu kondisi baru di dalam penyakit kulit iaitu dipanggil sebagai masni ataupun mas acne iaitu jerawat yang timbul di permukaan muka disebabkan oleh penggunaan mas ataupun pelitup muka yang kerap. Penggunaan pelitup muka menyebabkan peningkatan suhu di kawasan kulit dan juga menyebabkan irritation, gangguan dan juga sensitivity terhadap permukaan muka dan sentuhan terhadap pelitup muka dan juga kulit. Gangguan dan juga irritation pada permukaan kulit ini menyebabkan kenaikan ataupun acne breakout yang berlebihan di kawasan yang dilitupi oleh pelitup muka ataupun topeng muka. Bagaimana cara-cara untuk mengatasi daripada mas ni daripada berterusan ataupun menjadi lebih teruk adalah penggunaan pelitup muka hendaklah diminimiskan iaitu dikurangkan dengan kurangkan keluar ke kawasan yang sesak iaitu kurangkan penggunaan pelitup muka. Pilih fabrik pelitup muka yang lembut seperti daripada material cotton ataupun material kapas iaitu dapat mengurangkan irritation antara pelitup muka dan juga kulit. Kedua, kurangkan pemakaian makeup ataupun sebarang kosmetik produk di bawah kawasan yang dilitupi oleh pelitup muka. Ketiga, gunakan cleanser ataupun pencuci muka yang mengandungi salicylic acid yang mana bagus untuk membuang sel-sel kulit mati di atas permukaan muka. Keempat, penggunaan sunscreen iaitu dapat mengelakkan daripada acne daripada meninggalkan kesan-kesan parut hitam yang ketara pada permukaan muka. Dan kelima, sekiranya masalah ini berterusan, dapatkan konsultasi dan juga jumpalah doktor, sama ada doktor estetik ataupun doktor perubatan untuk mendapat rawatan tentang mas ni ataupun mas acne. Kapal dagang dari seberang penuh muatan kayu meranti. Dari Sri Pentas kami kan datang. Harap orang Melaka Sabau menanti. Berdondang
Saksikan lintas langsung MHI dari Negeri Melaka. Tengok TV3 ya. Dari bersama teruna darah. Kembali semula di Malaysia hari ini. Baik, sedikit saya ingin kongsikan mengenai teralat sedikit berkenaan dengan informasi Emir Kuwait meninggal dunia. Pemerintah Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah yang dikenali sebagai arkitek dasar luar Kuwait moden dan turut menjadi perantara ketika berlaku ketegangan di kawasan Teluk disahkan meninggal dunia semalam pada usia 91 tahun. Dan kerajaan Kuwait segera menamakan adik tirinya berusia 83 tahun, putera mahkota Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah sebagai pewarisnya. Baik, dan kita ucapkan salam takziah buat Kuwait di atas kehilangan pemerintah yang sangat dikasihi dan dicintai oleh rakyat Kuwait. Baik, kita nak teruskan pengisian Malaysia hari ini. Tadi kita dah cakap mula pagi tadi penampilan suami isteri di rumah. Kalau penampilan macam ni di rumah agak canggung sikitlah. Tak, tapi masalahnya kalau kita pakai cantik-cantik kat dalam rumah ni, nanti suami nak gimana? Kalau suami pakai, isteri nak gimana? Mak gimana? Keluar lagi. Jadi kita akan bincang lebih lanjut tentang penampilan diri untuk mengharmonikan lagi rumah tangga walaupun masih lagi dah bukan lagi PKP tapi PKPP. Ini untuk jangka masa panjanglah keharmonian rumah tangga. Kita nak saksikan sikit trivia tentang penampilan diri di rumah. Kebanyakan suami mahupun isteri tidak begitu menjaga penampilan ketika berada di rumah. Si isteri mungkin sering berbaju kelawar, manakala si suami sering berkain pelikat. Jadi hari ini saya akan bertanyakan pendapat orang awam berkenaan dengan perkara ini. Bagi saya tak kisah asalkan dia nampak kemas dan selesa dipandang macam itulah. Kan macam kalau isteri wangi pun kita pun selesa bau apa semua kan. Untuk penampilan sebenarnya it most important thing lah sebab kadang-kadang kita kena pandang suami kita hari-hari kan. Kita nak juga tengok suami kita pakai yang okey. Biarlah kat rumah handsome, kat luar pun handsome. Dua-dua balance lah. Kita suka tengok benda yang indah-indah kan. Takkan kita dah tengok pasangan kita tak indah, betul tak? Tapi jangan 24 jam lah baju kelawar. Kalau 24 jam baju kelawar kita sikit mata, betul tak? Kenalah jaga imej kita lah. Untuk kemasan diri. Lepas tu maksudnya macam mana dia cakap untuk diri sendirilah, bukannya kita nak menunjukkan orang. Janganlah selekeh teruk sangat kan. Jadi bagi kita tengok okey cukup lah. Kalau saya sendiri, saya lebih suka dia pakai kain pelikat sebab nampak macam sweet sangat. Tapi terpulang kepada suami lah. Tapi kita pun nak juga pandang yang elok kan, betul tak? Tapi saya tak kisah pun. Yang penting dia tahu jaga hati kita, kita tahu jaga hati dia, kita jujur antara satu sama lain, setia yang penting. Sedikit pandangan lah. Trivia tu kita akan kongsikan sekejap lagi. Betul. Ya. Banyaklah pandangan-pandangan. Yang terakhir tu saya suka. Yang mana? Ya. Dia kata dia suka tengok suami dia pakai kain pelikat sebab nampak sweet. Kan. Yang Sebab penting setia belakang. Tu titik. Yang penting setia memakai kain pelikat. Baik, kita bincangkan berkenaan dengan penampilan suami isteri di rumah. Sama-samalah kita ambil iktibar. Jangan kita pun nak berdiri. Tapi agak panas jugalah sebenarnya. Sebab masing-masing menuduh macam, isteri tak pandai. Suami pun sama. Jadi kita bersama dengan tetamu kita hari ini, Eli. Kita perkenalkan Puan Nurul Atikah Nur Halim, Pruning Image bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak MHI hari ini. Alhamdulillah. Bangga orang Rawang ini. Puan memang lahir dan besar di Rawang? Saya lahir di Kuala Lumpur, tapi membesar di Rawang, Selangor. Baik. Ibu dan ayah pun di Rawang, saudara mara semua kat Rawang. Baik, kita percaya Nurul dah lama dalam bidang perundingan image ni kan? Alhamdulillah. Sejak 2015. Okey. Pastinya klien-klien ni banyaklah. Kalau dia jumpa macam saya tak tahulah. Saya pakai macam ni saya rasa elok dah. Tapi tu kebanyakannya yang datang apa yang dicakap masalah dia yang utama untuk sehingga mendapatkan consultancy daripada Pruning Image. Okey.
Kebiasaannya mereka yang datang kepada kami, tidak kira sama ada wanita ataupun lelaki, mereka akan datang jumpa dengan pruning image. Pertama sekali adalah pasal penampilan. Dan kita tak kena tahu tentang penampilan ini bukan sahaja tentang pakaian, tapi tentang pemilihan warna, tentang design, cutting baju, tentang solekan, tentang penjagaan muka dan sebagainya. Tapi mainly common adalah tentang pemilihan pakaian. Dan keutamaannya kita berikan adalah pertama sekali kita kena kenal dahulu bentuk badan, kena kenal dulu frame badan, dan kemudian baru kita boleh cadangkan pakaian yang sesuai untuk dipakai sehari-hari. Okey, kena kenal bentuk badan, kemudian apa, rangka. Ya, rangka badan. Okey, kalau untuk ke tempat kerja, majlis dan sebagainya, boleh tak pergi. Sekarang ni duduk rumah, pergi duduk dapur, berulang-alik, pergi ke cuci kereta dan sebagainya. Adakah perkara aspek itu juga perlu dititik beratkan di rumah? Okey, ini adalah isu hangat yang katanya dibincangkan sangat kan. Okey. Pada pandangan saya, bukanlah kita perlu sampai ke tahap mengetahui detail sampai kena pakai jaket, blazer dan sebagainya seperti mana kita ke tempat kerja. Tapi keutamaan ketika saya memberikan pandangan kepada artikel tersebut adalah kita perlu kemas dan rapi ketika berada di rumah. Dan rata-rata kalau ada, kalau saya boleh kongsikan, ada pengalaman saya bersama dengan klien yang mengatakan, saya tidak tahu bagaimana cara nak pilih minyak wangi, puan. Sebab suami saya kata badan saya berbau. Ada yang juga kata pengalaman mungkin bau mulut saya, bagaimana nak atasi bau mulut pula. Ada yang kata bagaimana pula kita nak berpakaian, sama ada perlu berseluar ataupun berbaju skirt sepanjang masa ke, macam itu kan. So berbalik juga sebenarnya soal kita perlu tanya dengan pasangan kita, bagaimana pada pandangan dia yang dikatakan dia suka, sedap mata memandang. Perlu ada perbincangan abang. Ya, betul. Ya, Abang. Betul. Abang okey je. Abang okey je. Abang terbaik. Betul. Kadang-kadang kita kena tanya juga dengan pasangan kita, sama ada kalau saya pakai begini, okey ke? Kalau pakai begini, okey ke? Dan saya memandang kadang-kadang pasangan dia tidak berterus terang. Menjaga hati barangkali. Menjaga hati. Ada yang semalam saya, bila kita buat kajian kan, 20 tahun dia simpan, alasan untuk bercerai adalah kerana bau mulut suaminya busuk. 20 tahun simpan? 20 tahun simpan. Yang 19 tahun sebelum tu apa dia buat? Kan, tapi dia kata telah memberitahu banyak kali dan akhirnya tidak diselesaikan dan perceraian menjadi solusi kepada masalah tersebut. Itu yang kita tak nak kan. Maknanya dia beritahulah juga. Dah beritahu. Okey, maknanya bukan saja bila kata image ni bukan hanya penampilan baju dan sebagainya, tetapi juga bau mulut kita, bau badan kita. Tapi bau rambut. Kadang-kadang ada yang lelaki dia tak suka rupanya rambut wanita tu begitu kat rumah. Rupanya ada kesesuaian cara bagaimana kita nak berdandan rambut di rumah. Baik. Baik. Kita nak memanggil juga penonton-penonton Malaysia hari ini turut berkongsilah kalau ada pengalaman, kan, kalau mungkin ada cadangan, kan, macam mana berkongsi. selesaikan. Masalah ini masalah bersama. Bukan kata hari ini awak single, benda ni tak boleh tak apa ada kaitan. Nanti esok dah ada pasangan pun, inilah dia yang akan dihadapi nanti. Jadi sama-sama sebab awak nak hadap dia. Awak nak hadap dia. Dia nak hadap awak. Boleh kongsikan nanti. Boleh juga call kami di studio kan 0377261603. Tadi kata apa yang mana yang pakai, terutamanya yang bertudung kan. Kadang-kadang penjagaan rambut bila dah bertudung ni, Ellie kan, barulah kita tahu bahawa macam betapa susahnya nak menjaga rambut. Betul. Betul tak? Setuju. Sangat setuju pula. Susahnya dan itulah sebenarnya apabila seorang isteri satu nak jaga kan, buka tudungnya rambut dah penyek ni. Dah penyek, lepas tu kita nak bersiap dan nak melihat perkemaskan diri untuk suami kan. Bagaimana sebenarnya? Saya rasa ini antara masalah yang boleh kita bincang jugalah, bila wanita bertudung kat rumah ni macam mana pula untuk nampak lebih kemas kan. Nampak lebih kemas. Selalunya kita bagi tahu tentang kita kena tahu bentuk muka dahulu. Kalau kita nak apa orang kata berdandan berhias depan suami ni, mestilah kita nak berikan yang terbaik kan. Jadi sebagai pengundi imej kita kenal pasti dahulu bentuk wajah. Kemudian baru kita beritahu sekiranya mereka memang jenis orang yang tidak suka ikat rambut kat rumah ke apa, kita boleh lepaskan, tetapi ada gaya rambut mungkin kita boleh cadangkan ke salon dan sebagainya. Ada potongan rambut yang sesuai. Masih perlu menjaga. Masih perlu menjaga. Maknanya kalau yang bertudung tu bukan hanya tak perlu nak
jaga rambut lah. Sebab di rumah tu maknanya fashion pun kena untuk baik. Sebab apa? Pandangan saya sekarang ni adalah kerana kita sangat-sangat terdedah kepada dunia di media sosial yang mana kadang-kadang kita tengok kan ada yang tag suami ataupun tag isteri kalau misalnya kata ada pasangan bahagia postkan something, upload something kan. Jadi kita tag suami. Sebenarnya kita nak beritahu tapi kenapa tak beritahu secara berhadapan kan? Jadi kalau kat sini kita dapat buat perbincangan secara dua hala, tanya suami, tanya isteri. Isteri pun suka suami pakai macam mana, suami suka isteri pakai macam mana di rumah. Baik, kita akan panjangkan lagi tentang perbincangan isteri suka suami pakai macam mana, suami suka isteri pakai macam mana. Kita ada pemanggil dulu ya, Puan Julia. Hello. Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Puan Julia. Suara ceria apatah lagi dengan tajuk ini. Jadi tak ada masalah dengan saya ni kan? Tak ada. Okey. Okey ya. Ingin dikongsikan? Mungkin Puan Julia ada perkongsian? Okey, saya dah berkahwin selama 28 tahun. Alhamdulillah. Ya, selalunya biasa lelaki ni macam terutama suami saya lah, tak ada cakap siapa-siapa. Bila kita tanya pendapat dia, dia akan cakap apa yang kita pakai semua okey. Macam itulah maksudnya. Padahal saya rasa tu tak. Tapi dia kata, kita tanya, saya rasa macam ni pun okey. Abang okey. Macam ni pun okey tapi bila kita pergi mana-mana, kita boleh nampak reaksi dia. Oh, dia tengok orang tu, oh cantik. Dia tengok orang ni, cantik. So, kita bila tanya, tapi dia tak pernah cakap. Dia cuma pandangan dia saja. Maksudnya, bagaimana dia melihat seseorang itu? Tak. Dia tak pernah cakap. Tapi kita perasan lah kan? Kita duduk sebelah dia. Ya, kita perempuan memang perasan. Saya kena jauh sikit lah. Tinggal lagi macam suami saya, dia tak sukalah saya pakai baju kelawar. Dia suka saya pakai seluar. Dan baju t-shirt lah kalau kat rumah. Lebih kemas macam tu kan. Lebih selesa untuk bergerak. Macam maknanya kelawar dilarang masuk rumah? Ataupun memang sebab setengah yang saya tahulah wanita ni baju kelawar lah yang paling selesa sekali kan? Oh, saya kurang berminat baju kelawar sebab untung suami. Sebab maksud saya kita nak buat kerja tu memang ada tertentu memang rasa selesa sebab dia besar kan. Tapi saya rasa lebih sesuai dengan seluar lah untuk kita bergerak. Tak ada macam terbuka-terbuka ke tangan ke, yang tak kain ke. Lebih kurang macam tu lah. Okey, baik. Itulah. Puan Julia dengan suami ada perbincangan tu. Perbincangan tu. Ada MOU dia jumpa titik pertemuan tak suka baju kelawar. Yang puan pula tak suka suami pakai macam mana? Saya jenis suka suami pakai seluar macam seluar pendek yang bawah lutut tu kan ada. Tidaklah. Seluar tu dengan baju t-shirt lah macam tu je. Lain-lain tu semua okey. Alhamdulillah ada 3 anak. Sampai sekarang lah. Anak pun dah berkahwin 2, so tinggal 1. Alhamdulillah besar-besar anak ya. Okey, tahniah. Yalah umur saya pun dah 48. Muda tak ada. Anak umur apa? Apa? Anak umur berapa yang dah kahwin tu? Yang dah kahwin 27 dan 22. Yang last sekali bongsu 16 tahun lah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak puan. Terima kasih. Okey, sama. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia baju seluar bermuda dengan baju t-shirt tu macam baju kelawar versi lelaki lah. Versi lelaki. Ya. Tapi jarang orang perempuan tak suka baju kelawar. Betul, jarang. Jarang terjumpa. Tak, dia suka. Puan Julia suka tapi suami tak suka. Dia cakap pun tak suka. Dia pun tak suka tadi. Sebab suami dia tak suka. Tak, jadi dia pun jadi tak suka. Tak apalah, tak kisahlah. Tak kisahlah. Okey. Tadi kan berdasarkan daripada Puan Julia tu, maknanya di situ dah ada perbincangan kan. Betul. Cumanya tadi yang ada juga Puan Julia dia macam memendam rasa bila kan. Dia kata macam mungkin suami kata okey je, semua okey je. Bila pakai selalunya bila kita jumpa dengan orang ni kan, bila saya jumpa dengan klien ke dan sebagainya, saya akan beritahu lelaki ni akan cakap kalau kita tanya saya ni gemuk tak? Lelaki akan cakap, tak, awak tak gemuk, awak tak ini, awak tak itu. Tak cakap secara terus terang. Tapi bila kita jumpa secara berasingan, barulah kita tahu. Bagaimana? Maksud jumpa secara berasingan? Maknanya lelaki ni, kita pula jadi tetamu. Responden.
saya perasan lelaki memang ada ke arah itu. Bagaimana tidak dia macam tidak betul serang. Contohnya, beginilah. baju ni cantik tak? Cantik. Baju ni cantik tak? Cantik. Tak ada. Dengan saya tidak. Belum tanya, yang ni tak cantik. Mungkin dengan Ellie kot macam itu. Sebab saya berterus terang. Tapi itulah definisi contohlah berisi ataupun gemuk perempuan dengan lelaki lain. Bagi awak yang macam ni pun awak rasa awak berisi kan? Ya. Nampak tak? Puan, tengok ni. Dia rasa dia berisi. Contoh, okey. Okey, ini dia dititipkan oleh bergaduh pula hari ni. Elia. Assalamualaikum, semua damage. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan soalan, macam mana kita nak wujudkan keyakinan diri bergaya untuk suami? Kadang-kadang bila pakai bergaya sangat, suami akan tanya, cantik-cantik ni untuk siapa? Dia cara baca tu mahal tu. Okey puan, nak respon ya? Okey, cantik-cantik ni nak pergi mana? Cantik-cantik ni untuk siapa? Kita balik kepada lumrah kan sebenarnya kita bercantik-cantik ni sebenarnya untuk suami. Kadang-kadang salah tanggap adalah apabila kita keluar, kita lebih cantik berbanding dengan di depan suami kan. Jadi kita nak cantik-cantik ni sebenarnya saya cantik untuk awak lah. Kan. Sebab mungkin bila persoalan tu adalah sebab mungkin sebelum ni terbiasa pakai baju kelawar, tiba-tiba pop. Hari inilah kata kan semua nak ambil. Aku nak cantik lah lepas ni. Tiba-tiba itu yang macam awak cantik awak cantik untuk siapa? Sebab adakah terlambat kalau katalah 5 tahun dah hidup macam hidup kelawar. Baju kelawar je kan. Tiba-tiba hari nak berubah. Pakai baju yang lebih kemas, lebih rapi. Pesanan saya adalah paling mudah adalah asingkan pakaian siang dan pakaian malam. Selalunya pakaian kelawar ni kita sesuaikan untuk pakai ketika waktu malam, waktu dah berehat-rehat. Kalau macam kata Puan Julia tadi, untuk pakai baju kelawar ketika membuat kerja-kerja rumah, macam kurang sesuai. Sebab pergerakan agak terbatas. Kadang-kadang kita punya yang besar tu mungkin masih nak memasak susah dan sebagainya kan. Jadi, pertama sekali adalah asingkan dahulu pakaian siang dan pakaian malam supaya ada perbezaan tu kan. Ya betul. Betul. Taklah bau pakaian baju kelawar yang dah masuk dapur tu sampai ke malam tu ya. Okey. Kita ada satu lagi perkongsian di Facebook. Mari kita bacakan sedikit ni dari Siti Ashifa. Topik hari ini perempuan penampilan suami isteri di rumah. Saja nak share, alhamdulillah sepanjang berumah tangga 12 tahun memang saya pentingkan penampilan di rumah. Sebagai suri rumah sepenuh masa bagi saya sendiri, berhias diri penting untuk pandangan suami di rumah dan dari situ ikatan kebahagiaan lagi bertambah kukuh, alhamdulillah. Tambah-tambah suami bila balik dari kerja taklah stres tengok keadaan kita. Dia pun ni cara baca ni. Dia pun happy dan lebih suka luang masa di rumah, alhamdulillah. Ada dua aktiviti di situ. Okey. Itu je. Dia macam ni. Sebab kadang-kadang kan ada orang kata awak ni balik kemas dah sikit kan. Sikat atas rambut kadang macam tu kan. Bau bawang dan sebagainya. Tapi saya dah masak bau bawang ni. Mana ada masak bau wangi kan? Baik. Cucilah macam mana pun kulit apa semua. Tu ventilation tu. Tidak, kalau dah pegang bawang tumbuk-tumbuk tu melekat juga. Baik. Jadi kadang-kadang kita selalu dengar komplain yang sebegitu. Tapi macam mana mungkin suami juga boleh beri sokongan atau usaha yang lain. Macam kalau nak isteri tu sudah cantik, wangi dan sebagainya, mungkin dia perlu pembantu ke. Kan? Di saat kalau wanita kalau nak bersiap dan sebagainya 1 jam. Kalau ada pembantu, 1 jam tu kalau kita tahu tu kan kita boleh masak 2 lauk, 3 lauk. Tapi kalau ada bantu, perempuan bolehlah bersiap, kemas. Cantik nak cantik pun bagaimana sokongan suami dan sebagainya? Betul, tepat sekali Fariha. Memang kena ada sokongan daripada suami. Kalau kita nak bercantik-cantik ni sebab untuk dia kan. Jadi kita kena tanya dia nak pakai macam mana, nak pakai bau apa, perfume yang dia suka bagaimana. Jadi kalau boleh bajetnya pun bolehlah datang daripada pihak suami. Yang pandang belakang jadi kenapa? Ni okey. Puan Nurul Atika. Bila semuanya nak tanya suami kan, suami suka bau apa, pakaian macam mana. Seolah-olah isteri itu terpaksa ikut di mana keseronokan dia berfashion dan untuk memperlihatkan imej yang dia suka sebenarnya. Betul juga. Asyik suami tak nak baju kelawar, dia tak pakai baju kelawar. Suami nak perfume bau macam ni,
Dia tak suka. Padahal dia tak suka. Dia mungkin bila suami pergi kerja sampai muntah-muntah pening-pening. Kita tak tahu. Kesian dia. Jadi kat sinilah pentingnya perbincangan. Perbincangan di situ, kalau suami kata memang dia tak suka dia pening-pening dan dia mungkin diberikan peluang kepada isteri untuk pergi belajar dengan perunding imej bagaimana untuk berhias di hadapan suami. Mungkin di situ adalah kata kuncinya. Bincang dahulu, tanya. Kalau memang suami tidak mempunyai sebarang informasi berkenaan dengan subjek tersebut, mungkin bolehlah diajukan kepada yang lebih pakar tentang itu. Okey. Tapi pokok pangkalnya kena ada perbincangan. Betul, saya setuju. Komplain tahu kan. Kadang-kadang kena komplain juga. Untuk kebaikan. Betul. Tapi komplain tu cara yang berhemah lah. Yang berhemah lah. Jangan, ni apa bau bawang ni? La ilaha Allah. Paling tak suka. Kalau dia jadi sibuk cakap macam tu, seminggu masak jangan pakai bawang. Kalau tak sedap jangan komplain. Gitu. Paling tak suka adalah bila dia kata, cubalah cantik sikit macam. Tiba-tiba ada perbandingan. Jadi janganlah pandang saya macam tu. Saya ni mendengar saja. Jadi kalau suami nak tegur atau nak pesan, cubalah cantik sikit, titik notah di situ. Jangan macam. Kemam. Ataupun cantiklah sikit macam awak masa muda-muda dulu. Tak boleh. Tak boleh juga. Tak boleh. Sontak kuat hari ni. Baik, kita harapkan apa sikit perkongsian itu adalah perbincanganlah suami isteri kan, dengan pasangan lah. Perbincangan sebab apa pun komunikasi. Sebab kita lepas ni nak masuk topik lebih serius bercakap tentang keganasan rumah tangga dan antara faktor perceraian, komunikasi itu juga perkara utama. Sangat penting. Jadi bercakaplah, berbuallah. Kalau berbincang tentang perkara ini, kalau boleh bersemuka, jangan teks ataupun perli-perli di Facebook dan sebagainya. Jujurlah. Okey, itu sebenarnya yang paling penting. Baik, terima kasih Nurul Atikah Nurul Halim berkongsi dengan kami hari ini. Sikit banyak tu tahulah juga kan. Kita suka-suka jangan pula nanti rasa hati kan. Kita bercakap hari ini. Kita pun gurau-gurau je ni. Okey. Tapi apa yang diperkatakan itu adalah fakta yang boleh kita jadikan tiba untuk kita semua. Baik, selepas ini kita akan berehat seketika. Sekembalinya ini berkenaan dengan keganasan rumah tangga. Kapal dagang dari seberang penuh muatan kayu meranti. Dari Sri Pentas kami kan datang. Harap orang Melaka sabar menanti. Berdondang sayang bersukaria. Saksikan lintas langsung MHI dari negeri Melaka. Tengok TV3 ya. Dari bersama teruna darah. Keganasan rumah tangga adalah perlakuan ganas terhadap pasangan yang membabitkan penderaan secara fizikal, seksual, psikologi dan sosial. Kebanyakan pendera terdiri daripada golongan lelaki, namun ada juga kes di mana wanita turut menjadi pendera. Menurut statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat, sebanyak 3,573 kes keganasan rumah tangga dicatatkan antara tahun 2015 hingga 2018. Panas baran antara faktor tertinggi berlakunya keganasan rumah tangga yang mencatatkan sebanyak 658 kes. Kebelakangan ini, peningkatan isu keganasan rumah tangga dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan hangat diperkatakan di media massa. Ia ekoran berlakunya peningkatan kes keganasan rumah tangga yang dilaporkan berlaku hampir di seluruh dunia. Menurut statistik Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, sebanyak 1,430 aduan keganasan rumah tangga direkodkan melalui talian kasih daripada bulan Mac hingga Ogos tahun ini. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya anda menjadi mangsa keganasan rumah tangga? Okey, balik dalam Malaysia hari ini dan perbincangan kita menjurus kepada perkara yang lebih serius, tindakan undang-undang ataupun aspek undang-undang yang boleh kita fahami sekiranya berlaku perkara yang tidak dapat dikawal dalam rumah tangga tadi.
nasihatnya berkomunikasi kan untuk mengelak kepada sebab kadang-kadang bau bawang tu pun dah boleh mengundang pelbagai perkara natijah yang lebih buruk. Ya. Itulah dia. Kita melihat banyak kes rumah tangga keganasan ini ada baru-baru ini sehingga seorang isteri itu ditolak keluar kereta yang bergerak. Sehingga teruk seperti itu dan kita dalam keadaan yang kita tak tahu mengapa adakah betul-betul PKP sahaja yang menjadi punca permasalahan ini ataupun punca lebih besar lagi. Dan untuk membincangkan bersama kita bersama dengan Encik Rosdan Sujat Rafi, seorang peguam syariah. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Terima kasih bersama kami sekali lagi untuk topik yang membabitkan topik-topik sebeginilah. Ini agak mungkin kita nak bincangkan lebih lanjut berkenaan dengan kekerasan rumah tangga ini. Kita sudah maklum PKP macam tadi saudara kata, adakah sebab PKP je kan ataupun ada faktor-faktor ataupun punca-punca lain yang akan menyebabkan keganasan rumah tangga ini lebih tinggi sekarang ini dalam fasa kita berdepan dengan pandemik ini. Baik, keganasan rumah tangga. Macam pengalaman sendirilah boleh mengendalikan kes-kes klien. Sekarang ini tak tahu apa punca utama yang dikaitkan dengan keganasan rumah tangga di Malaysia sekarang ini. Okey, sebenarnya keganasan rumah tangga ni dia merupakan satu perkara yang kita memang sentiasa tak menjangka. Ada setengah yang memang karakter dia sebegitu. Dan ada setengahnya yang berlaku keganasan rumah tangga ni disebabkan faktor-faktor tertentu. Maksudnya bukan sentiasa. Sebahagiannya yang biasanya yang kita bawa ke depan ataupun yang biasa pihak-pihak bawa ke depan adalah yang karakter yang memang sebegitu. Maksudnya daripada awal perkahwinan telah ada karakter agresif. Maksudnya individu itu sendiri. Cuma yang mungkin baru-baru ni PKP ni meningkat. Maksudnya semasa PKP itu keganasan rumah tangga ini meningkat mungkin disebabkan faktor yang luar biasa. Contohnya tekanan dari segi kewangan. Bila dah tiap-tiap hari duduk bersama, timbullah isu-isu yang mungkin sebelum ni tak ada sebab jarang dah duduk bersama. Jadi maksudnya ada dua kategori. Satu yang memang sifat semula jadi ataupun memang karakter begitu dan yang keduanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Okey. Mengambil satu sampel lah, misalnya satu pasangan ni sebelum PKP ni ada juga pertelingkahan, salah faham ataupun pergaduhan kecil. Tapi disebabkan PKP ni keadaan menjadi lebih meruncing, lebih teruk. Jadi sejauh mana situasi itu barulah salah seorang pasangan itu perlu membuat laporan ataupun sebab mungkin PKP ni saya tengok awak tengok saya, kita duduk hadap masing-masing. Kita kena sabar dulu ataupun bila rasa ada saja perkara yang di luar kebiasaan tu dah boleh buat laporan polis dan sebagainya. Okey, sebenarnya keganasan rumah tangga ni dia bergantung pada individu tu. Maksudnya pihak yang menjadi bangsa. Dalam keadaan beliau boleh bersabar atau bertahan, ini yang biasa berlaku. Maksudnya dalam perkahwinan itu biasanya mereka ini sabar. Mereka ini tahan dengan karenah-karenah pasangan yang walaupun pada asasnya dia dah boleh ditakrifkan dalam keganasan rumah tangga. Sebab keganasan rumah tangga ni bukan sekadar fizikal saja, maksudnya tingkah laku yang mengancam pihak yang satu lagi. Ugutan, dikurung, mental juga termasuk semua sekali. Cuma bagaimana sikap pasangan yang menjadi mangsa itu boleh bersabar. Sekiranya walaupun berlaku sekali, contohnya dalam sepanjang tempoh perkahwinan ini berlaku sekali, tapi beliau rasa itu dah mengancam nyawa dia atau mengancam keselamatan diri dia, dia boleh buat aduan dan boleh buat tindakan. Cik Rosdan, kita bercakap berkenaan keganasan rumah tangga ni, spektrum dia besar, bukan sekadar memukul, menghina, mengherdik. Ada yang dijadikan mangsa seks, ada yang dirogol, ada yang tak bagi duit makan langsung dan sebagainya. Anak juga terabai dan mungkin dipukul juga. Jadi bagaimana undang-undang melihat situasi seperti ini? Adakah akan dipecahkan berdasarkan setiap kesalahan itu ataupun digabungkan bawah undang-undang yang sama? Okey, dia sebenarnya di bawah undang-undang yang sama. Cuma takrifan dia itu diperluaskan. Maksudnya mungkin sebelum ini hanya tindakan fizikal. Sekarang ni dilusi kanak-kanak pun jika menjadi mangsa penderaan pun boleh dikategorikan dalam keganasan rumah tangga. Jadi skop itu jadi lebih luas. Dan cara pengaduan pun dari peringkat yang sama, maksudnya dalam akta yang sama. Okey. Berkenaan dengan kalau misal kata mungkin dia daripada awal perkahwinan memang orangnya agresif. Keduanya mungkin ada provokasi ataupun keadaan sendiri yang menjadi sedemikian kan. Katalah mungkin dalam agama Islam sendiri pasangan suami isteri ini ada tak keadaan itu macam kalau suami tu kalau nak pukul isteri sekalipun ada keadaan dan kadang-kadang perempuan ni
yang mungkin tak tahu kata, oh ini awak dah angkat tangan kat saya. Jadi bagaimana? Okey, sebenarnya dalam Islam sendiri pun ada menyatakan, contohnya jika kita nak mengajak isteri itu dia ada beberapa cara. Maksudnya mengasingkan tempat tidur dan sebagainya. Sehinggalah satu stage yang paling berat sekali, cara mengajak isteri adalah memukul. Jadi pukulan yang digunakan ini adalah pukulan yang tidak mencederakan. Pukulan sekadar memberi pengajaran. Mungkin di kaki dan di tempat-tempat yang bukan sensitif, maksudnya tak boleh di muka, tidak boleh di tempat-tempat yang sakitlah, maksudnya mungkin di kaki boleh, ataupun di badan sebelah tangan ke dan sebagainya. Tidak boleh di bahagian yang sensitif, maksudnya bahagian yang boleh mendatangkan kecederaan. Jadi Islam membenarkan dalam keadaan tertentu dan bukan semua keadaan, maksudnya dalam keadaan-keadaan mungkin yang isteri yang membuat perlakuan yang tidak baik kepada suami dan sebagainya. Bukan dalam setiap kali marah dia boleh pukul. Tidak. Jadi maksudnya dalam keadaan tertentu saja Islam membenarkan. Jadi prinsip ini jugalah yang kita gunakan dalam mahkamah syariah sendiri. Maksudnya jika kita tengok dari segi mahkamah syariah ada guideline. Contohnya bila kita nikah, ada belakang tu ada tulis surat taklid tu kan. Kan ada jika saya mencederakan isteri saya. Jadi perkara-perkara ini adalah asas daripada keganasan itu sendiri. Maksudnya kita dah, Undang-Undang Malaysia ni dah buat satu guideline supaya untuk mengelakkan keganasan ini daripada berlaku, dah ada guideline dalam taklid itu sendiri. Selain daripada alasan-alasan lain yang mungkin kita boleh guna untuk kes pasal dan sebagainya lah. Tapi maksudnya Islam dah bagi limit setakat mana yang boleh. Betul. Okey, Tuan, kita bercakap tentang situasi ini sebab kita mungkin dimaklumkan lebih kepada menghubungi talian kasih kalau ada sebarang situasi begini berlaku, sekadar aduan semata-mata. Sekarang ni untuk memahamkan mereka yang barangkali terkesan dari segi dan ingin mengambil tindakan undang-undang, apa langkah dia sebenarnya? Okey, sebenarnya bila berlakunya kejadian, sepatutnya pihak-pihak ni boleh membuat aduan, sama ada ke polis ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi mereka ini akan diberi bimbingan. Maksudnya kalau Jabatan Kebajikan Masyarakat ada pegawai yang akan in charge, yang akan membuat aduan, mengambil laporan, membuat aduan dan sehinggalah boleh mendapatkan perintah daripada mahkamah. Termasuklah perintah sementara atau perintah perlindungan. Cuma untuk talian ini saya percaya aduan dibuat itu akan dipanjangkan juga kepada jabatan berkenaan. Maksudlah Jabatan Kebajikan Masyarakat, cuma memudahkan. Mungkin setengah orang tu dia tak boleh pergi direct, kan? Maksudnya dia dikurung dan sebagainya, dia boleh membuat aduan ke talian kasih yang sebagaimana diwawarkan itu. Jadi caranya ada sama. Maksudnya ke arah mana tu, maksud tetap ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun pejabat polis, polis. Okey, yang adakah boleh diadukan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat sahaja tanpa ke balai polis ataupun perlu juga aduan? Jika kita ke polis dulu pun boleh, tak ada masalah. Cuma kalau kita ke Jabatan Masyarakat, dia akan berkait juga. Maksudnya mungkin pihak tu yang akan membawa kita untuk membuat laporan dan sebagainya. Okey, maaf saya perlu nak fahamkan lebih. Okey, selepas JKM ke mana? Mereka akan dapatkan perintah. Okey. Jika perlu dengan keadaan akan dapatkan perintah mahkamah, sama ada perintah sementara untuk perlindungan ataupun perintah untuk selainnya lah, untuk mendapatkan rawatan dan sebagainya, perlukan perintah daripada mahkamah. Itu untuk bahagian. Saya suka aturan cara Ali tanya tadi, sebab saya ingin tahu juga bagi mereka yang tertekan ini, mereka bukan sahaja risau macam mana untuk menyalurkan aduan, tetapi kehidupan mereka selepas itu. Terutamanya bagi mereka yang punya anak-anak kecil, kelangsungan hidup mereka. Adakah mungkin pihak undang-undang ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat itu akan melihat bagaimana untuk membantu mereka keluar daripada kemelut kegelapan ni untuk kehidupan yang baru? Okay, sebenarnya dia bukan sekadar untuk melindungi pihak tersebut. Mungkin kita boleh dapatkan perintah sampingan. Berdasarkan undang-undang itu ada perintah sampingan yang mungkin boleh membenarkan pihak ini tinggal sementara di rumah kebajikan ataupun mendapatkan rawatan untuk anak-anak dan sebagainya. Ada perintah sampingan. Jadi bergantung kepada fakta yang berlaku itu. Maksudnya tapi boleh diminta kepada mahkamah sekiranya didapati bahawa tak boleh dah balik rumah. Contohnya disebabkan ada bahaya-bahaya ni, tak boleh balik rumah. So boleh dapatkan perintah sampingan. Termasuklah mungkin tinggal di Jabatan Kebajikan Masyarakat atau rumah-rumah yang disediakan oleh jabatan. Baik. Sementara itu mungkin sekiranya kalian ada soalan ataupun ingin bertanyakan terus berkenaan dengan isu ini dengan peguam kita, boleh hubungi kami di sini 03 7726 1603. Baik. Tuan Roshan tadi ada cakap berkenaan dengan taklid kan? Ya, betul. Saya nak tanya juga berkenaan dengan sekarang ni tengah tular berkenaan dengan taklid tambahan tu. Okey.
Okey, dia macam okey. Ada pernah dengar lah, jadi, pernah dengar isu tu. Sedang ditularkan. Jadi mungkin boleh terangkan juga berkenaan dengan taklid tambahan ni. Apa yang sebenarnya yang tiba-tiba keluar. Tak cukup ke taklid yang sedia ada tu merangkumi taklid tambahan ni yang saya berpandangan lah isu taklid tambahan ni maksudnya sebenarnya isu individu, setiap individu itu sendiri. Maksudnya mungkin berkehendakkan taklid lebih. Maksudnya nak satu jaminan supaya sesuatu dilakukan. Sebenarnya kerajaan kita telah meletakkan satu asas dalam taklid. Maksudnya dah wajibkan setiap negeri itu ada taklid asas. Jadi mungkin bagi sesetengah pasangan dia tak puas hati dengan, maksudnya perlukan penambahan. Contohnya ataupun terlalu generik. Mungkin dia perlu spesifik. Contohnya dalam taklid setiap negeri itu biasanya tidak memberi nafkah. Mungkin dia nak spesifikkan tidak memberi nafkah sebanyak RM1,000 sebulan. Jadi itu yang dikatakan tambahan tu. Maksudnya dikatakan tambahan tu atas kehendak pasangan itu sendiri dan disetujui oleh suami. Sebab suami yang melafazkan taklid ini kena setuju. Kalau taklid tambahan tu dibuat oleh si isteri dan suami tak setuju, perkara tersebut tidak boleh berlaku. Ada tak kesan daripada taklid tambahan ni? Kadang kita tak tahu macam kita nampak yang ni bagus tapi sekiranya diuji dalam situasi katalah PKP ni tak dapat kerja dan hilang pekerjaan, kata-kata RM1,000 tu tak mampu. Bagaimana? Adakah jatuh? Macam mana? Dia bergantung kepada jenis taklid itu sendiri. Maksudnya dari segi betul-betul lafaz dia tu. Maksudnya jika kita meletakkan sesuatu itu secara spesifik kepada suami dan suami setuju, maksudnya menggantungkan janji dia tu dengan talak. Jadi dia boleh jatuh. Contohnya sekiranya saya tak bayar RM5,000 sebulan, jatuhlah talak satu. Maksudnya benda tu akan jatuh. Sebab taklid ni maksud dia janji. Jadi janji yang dibuat oleh suami yang mengikat diri dia sendiri. Itu yang berlaku. Dia ada mungkin akan ada dan saya percaya tidak semua suami yang akan bersetuju. Mungkin Nelly pun mungkin tak setuju kalau ada taklid tambahan. Cari geng Sofia. Bukan, kita fikir tentang satu. Tak apa. Seolah-olah taklid yang sedia ada tu, mungkin ia bersifat generik ataupun umum, tetapi ia perlu boleh dikaitkan dengan situasi yang lebih khusus kan. Kita fikir tentang taklid ni sebab kalau nak diperincikan ni dah macam orang barat buat prenuptial agreement tu. Kan dan kita Islam ni ada cara tata cara kita yang sudah harmoni dan sebenarnya kena benar-benar perhalusi lah. Sebab kita bercakap tentang kalau suami tu tak ada kerja 3 bulan dan tak dapat bagi nafkah, itu dah tertakluk dah taklid dah kan. Jadi macam mana dalam tempoh PKP ni banyak perkara perlu kita fahami sebenarnya. Okey, berbalik kepada kes penderaan ini dan apabila membuat aduan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat kemudian diperintahkan untuk diasingkan daripada suami ataupun mereka pihak yang melakukan keganasan, tetapi belum membela diri lagi, mungkin keganasan itu berlaku atas sebab-sebab tertentu, adakah diberi ruang sebelum diasingkan antara pihak mangsa dan juga yang dikatakan yang dituduh itu sebab dia tak tahu apa yang berlaku kan, tiba-tiba keluar dari rumah dan diselamatkan oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Itulah perbezaan dia perintah sementara tu. Maksudnya perintah perlindungan sementara. Jadi sementara nak menyiasat tu ada satu perintah untuk mengasingkan. Dan bila selepas dibicara ataupun didakwa pihak yang melakukan kekerasan tersebut, barulah akan diputuskan sama ada perintah perlindungan ini boleh disambung ataupun sementara lagi sambung lagi sementara untuk menunggu kes yang dibicarakan tersebut. Sekiranya perintah sementara itu ditolak oleh suami ni. Sebagai contoh, saya tak buat apa-apa, kenapa perlu diasingkan isteri dan keluarga saya daripada saya walaupun ni perintah sementara walaupun sementara. Dia contohnya bila terdapat perintah sementara. Contohnya suami tidak boleh mendekat isteri dalam jarak 100 meter. Maksud contoh dan bila suami melanggar, dia boleh dikenakan tindakan. Dia menjadi satu kesalahan sama ada denda atau penjara. Baik, saya teringat satu kes baru-baru ini berkenaan dengan pasangan suami isteri ini. Isteri telah pun membuat dakwaan di mahkamah. Tapi mungkin mereka berbincang selepas itu, dia menarik semula dakwaan itu. Dia bila terjadinya kes seperti ini, di mana banyak sebenarnya, kan? Betul. Mungkin ada hubungan ataupun komunikasi di situ. Adakah undang-undang atau mahkamah melihat kesalahan si suaminya itu atau si pelaku itu sebagai count 1, count 2 atau count 3 berdasarkan pengiraan berapa kali dia dah melakukan keganasan terhadap pasangannya?
Okey, ini pandangan saya. Maksudnya dia berbeza pada aspek mana yang kita akan pergi. Contohnya dari aspek jenayah contohnya. Maksudnya bila isteri ataupun pihak menjadi mangsa menarik balik aduan, so maksudnya dia tak disabitkan kesalahan lagi. Maksudnya itu yang biasa berlaku. Jadi sebab free lah. Free lah. Maksudnya dari segi rekodnya tidak ada lah. Cuma dari segi contohnya kita nak mohon kes cerai. Dia daripada aspek yang berbeza pula. Maksudnya walaupun dia tidak disabitkan, itu mungkin boleh dijadikan elemen menunjukkan berapa kali benda itu berlaku. Walaupun tidak ada sabitan, mungkin kita boleh gunakan dengan keterangan dan sebagainya untuk menjadikan itu salah satu alasan untuk permohonan cerai. Okey. Jadi aspek yang berbeza lah. Baik, Tuan Rosdan, kita ada pemanggil. Puan Nur di talian. Hello. Hello, Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi. Puan Nur, silakan. Soalan? Ini bukan masalah rumah tangga saya. Tapi berkenaan saya punya kawan lah. Dia agak takut untuk buat aduan. Dia tinggal dengan suami yang penagih dadah lah. Saya sebenarnya kita pun takut. Tapi dia ada 5 orang anak dan dia yang menanggung anak-anak dia semua. Okey. Jadi berguna tak taklid tu kalau dia pergi buat report, sebab suami dia tidak bertanggungjawab dan melakukan keganasan pada dia. Pukul dia, minta duit, kalau dia tak bagi dia akan kena. Jadi dia mengadukan pada saya. Saya ni pun tak tahu nak tolong macam mana. Kalau saya tolong nanti suami saya kata kita kena pula. Jadi itu yang saya nak minta pandangan. Baik. Okey. Puan, maknanya setakat ni aduan yang dibuat hanya kepada puan sahajalah. Ya. Ahli keluarga dia? Dia ada mak mertua dan mak mertua tu pun tinggal serumah dan takut untuk mengadukan pada sesiapa. Jadi mak mertua dan dia juga dua-dua dalam keadaan takut. Tapi tetap teruskan kehidupan. Kalau nak duit bagi, tak bagi kena pukul. Macam itulah. Baik. Terima kasih Puan Nur. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang biasa berlaku. Ya, yang macam Sofia cakap tadi, inilah keadaan realiti sebenarnya. Maksudnya perkara tu sebenarnya banyak berlaku. Cuma pihak itu sendiri kadang-kadang tak berani ke depan, memikirkan risiko dan sebagainya, dan kadang-kadang bila dah buat ke depan pun dipikir balik hubungan kasih sayang suami isteri dan sebagainya, anak-anak, dia tarik balik. Macam saya cakap tadi lah, dia akan tarik balik. Jadi sebenarnya dalam situasi sebegini saya katakan terpulang kepada individu itu. Maksudnya sebenarnya dia boleh bertindak. Maksudnya dia boleh buat laporan dan sebagainya, ataupun dia boleh buat mengadu di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Banyak cara yang dia boleh buat untuk keluar daripada kepompong tadi. Maksudnya salah satu tindakan sama ada ke Akta Keganasan Rumah Tangga. Mungkin salah satu tindakan lagi ke Mahkamah Syariah untuk memohon perceraian ataupun menjauhi suami tadi. Sekarang ni terpulang kepada individu itu sendiri. Okey, pukul berapa kita ni? Allah dah nak habis. Satu je kalau boleh jawab ringkas, bolehkah wakil seperti Puan Nur ni membuat laporan bagi pihak dia? Sebenarnya boleh. Okey. Boleh. Maksudnya buat aduan ke Jabatan Kebajikan Masyarakat, sebab kalau kita tengok apa yang dirawakan oleh government ataupun kerajaan kita sekarang pun, jiran-jiran itu kena peka. So, termasuklah situasi tadi. Dan perlindungan juga akan diberi kepada mereka yang memberikan informasi itu, ya. Baik. Terima kasih Tuan Rosdan, Rosdan Sujat Rafi'i, Peguam Syari'i, dan banyaklah kita ni walaupun masa tak cukup, tetapi sedikit sebanyak itu ada juga yang kita perlihatkan bagaimana cara dan juga langkah yang harus dilakukan dalam mengatasi keganasan rumah tangga ini. Baik. Okey. Dan kita dah nak tutup tirai Misha, tapi sebelum tu ini juga berkaitan dengan situasi kewangan kita lah kan. Untuk Soal Rakyat malam ini akan disiarkan pada jam 11 malam. Edisi 30 September ini tajuknya ialah ke mana wang anda dicarum. Nak faham lebih lanjut, kita akan bersama dengan Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Datuk Aziz Muhammad, Ketua Eksekutif Perkeso. Jadi kita yang mencarum ini, kita nak tahu juga kan di mana duit kita pergi dan sebagainya. Dan kena mencelikkan pengetahuan kewangan kita tu. 11 malam Soal Rakyat. Dan satu lagi. Dan jangan lupa Melaka. Kita nak berita langsung di Melaka 1 dan juga 2 hari bulan. Jadi kalau orang Melaka tu mehlah ramai-ramai kita meriahkan berita langsung tu. 1 hari bulan kat Bandar Hilir. Di sana kan? Tak sabau nak tengok. Sabau lah. Sama dengan awak. Keluar dari air molek. Nanti sama-samalah kita kat sana. Petang kita akan pergi ke sana lah. Terima kasih bersama kita hari ini. Okey. Kita akan jumpa Farihat esok. Kita jumpa anda esok. Segalanya di Malaysia hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Bukan saja dirindui yang biasa, malah Adam turut sunyi tanpa Hawa.
Akalmu senipis bilahan rambut, tebalkanlah ia dengan limpahan ilmu. Jual hatimu bak kaca yang rapuh, kuatkanlah ia dengan iman yang